Dalam video kali ini saya akan cuba sambungkan kisah bersiri 27 jenis hantu yang popular di Malaysia. Kita akan sambung bermula dengan carta yang ke-17 iaitu hantu galah dan seterusnya hingga ke 27 jenis hantu yang popular dikatakan itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi singgah di channel The Story Gempak Now bersama saya Abang Long dalam segmen Gegau Momok. Okey, pada kali ini saya akan sambungkan kisah yang ke-17 ataupun jenis hantu yang ke-17, iaitu hantu yang diberi nama hantu galah. Kalau kita sebut hantu galah, kalau kita sebut galah tu kita teringat di kampung kan, kalau kita gunakan galah ataupun pengait, alat yang digunakan untuk menjolok buah ataupun menggait buah ataupun menggalah buah yang tinggi kan. Kita nak ambil buah mangga ke kan, tapi itulah yang diberi nama kepada hantu ni, iaitu hantu galah ataupun dikenali dengan hantu tinggi. Kan sampai ke awan katanya tingginya. Hantu galah merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan orang Melayu yang kemungkinannya berasal dari golongan jin ataupun syaitan. Ia dikatakan berbentuk seperti manusia, tetapi bersaiz sangat besar dan amat tinggi sehingga katanya kepalanya dikatakan mampu menyapu awan. Tinggi betul hantu ni. Dia kata ia seringkali ditemui jauh di dalam hutan dan biasanya hanya kakinya je yang kelihatan di permukaan bumi. Inilah hanya nampak kaki je, kepalanya tu ke atas menyapu awan. Tinggi betul kan. Dia kata mereka yang diusik oleh hantu galah ini dikatakan sering menyangka kakinya itu sebagai batang pokok. Dia ingat apa batang pokok ni kan, sandal dekat batang pokok. Tengok lain macam pula batang sandal lain macam pula kan, ada berbulu-bulu pula kan, berduri-duri pula kan. Rupanya kaki, besarnya kaki. Kaki hantu galah. Tengok ke atas, rupa-rupanya kau betul-betul dekat celah kangkang hantu galah. Kalau boleh tak payahlah jumpa Manusia yang bersahabat dengannya dikatakan boleh mencabut bulu betisnya yang akan dibakar untuk menyeru apabila memerlukan pertolongan. Bagilah engkau cabutlah bulu betis aku ni satu, dia kata. Bila kau memerlukan bantuan, bila kau dalam kesusahan, kau bakarlah bulu betis aku tu, nanti aku akan datang memberikan pertolongan. Lebih kurang macam tu lah. Agaknya lah kan. Pandai pula dia cakap Melayu Hantu galah dipercayai hanya mengusik tetapi tidak membahayakan manusia. Dia gemar menakut-nakutkan kan, tapi dia tak membahayakan. Dia tak boleh cekik, dia tak boleh picit, dia tak boleh pijak gitu kan. Dia tak boleh mencederakan ataupun membahayakan manusia. Okey, kita teruskan dengan hantu yang seterusnya. Ini dari golongan kita teruskan dengan jenis hantu yang ke-18 ataupun dari golongan jin yang ini. Dinamakan jin tanah ataupun mungkin jembalang tanah lah kot. Dia kata jin tanah dalam budaya Melayu merujuk kepada sejenis makhluk halus dan perkara tahyul. Ia dikatakan terdiri daripada golongan jin atau syaitan yang dikatakan menjaga sesuatu kawasan ataupun sebidang tanah. Kawasan tanah tu dia yang menjaga. Dia macam tuan tanah jugalah, dia punya kuasa dia ni kan. Tapi dia ni jin tanah.
Jin tanah biasanya menjaga sesuatu kawasan tanah dan akan mengganggu orang yang datang membuka belah tanah untuk membuat aktiviti pertanian. Untuk mengelakkan gangguan daripada jin tanah ni, biasanya peneroka baru ni yang akan membuka belah tanah hutan ni untuk tujuan pertanian akan menyediakan hidangan, akan menyediakan persembahan untuk jin tanah ni, untuk mengelakkan jin tanah mengganggu aktiviti peneroka. Biasanya termasuklah telur ayam kampung, ayam panggang, pulut kuning dan macam-macam lagi lah kan. Bertih ke, ikutlah kepercayaan masing-masing. Peneroka-peneroka ni akan menyediakan satu bekas berupa mungkin upih pinang, diletakkan makanan-makanan di atas tu dan disajikan kepada jin tanah. Sedap-sedap juga makanan yang dibagikan kepada jin tanah ni. Jin tanah makan ayam panggang, makan telur ayam kampung, telur rebus, macam-macam kuat juga selera jin tanah ni kan. Wallahualam. Maka kita teruskan dengan laju sekali ke hantu yang berikutnya, iaitu hantu keramat, yang mana hantu keramat ni dikedudukan nombor 19 dalam blog tersebut, mengatakan hantu keramat merujuk kepada semangat atau makhluk halus yang terdapat di suatu tempat tetapi tidak mengganggu orang. Hantu keramat ni dikatakan akan berada di satu tempat. Contohnya macam busut, pokok, ataupun sesuatu tempat batu besar, ataupun mungkin perigi lama. Dia kata hantu keramat ni biasanya dikaitkan dengan batu besar, pokok besar atau sesuatu kawasan seperti persimpangan. Tu dia. Keramat, perkataan keramat tu dipercayai akan mengkabulkan permintaan seseorang yang memberikan persembahan kepada mereka. Pernah satu ketika dululah kan, dulu kan ada cerita dekat kawasan kampung dekat sini lah kan. Apabila orang kampung nak membuat satu majlis keramaian, contohnya seperti majlis kahwin, memerlukan persediaan seperti pinggan mangkuk yang banyak, pinggan mangkuk, alatan memasak, kuali, belanga, semuanya. Jadi manalah orang dulu-dulu, manalah kan nak sewa pun tak ada duit kan, tak berapa nak adalah duit kan orang dulu-dulu kan. Jadi macam mana cara nak dapatkan peralatan seperti pinggan mangkuk ni? Katanya tuan rumah boleh membuat loan ataupun pinjam barang-barang seperti pinggan mangkuk ni daripada keramat ni. Caranya tuan rumah pergi ke keramat yang dipercayai dan boleh menyatakan hasrat. Contohnya mungkin dia cakap macam ni, Tok, saya ni nak buat kenduri kahwin. Kalau boleh nak pinjam lah pinggan mangkuk dalam 500 pasang. Gitu kan. Kalau boleh hari Jumaat petang lepas asar saya nak bawa orang datang ambil. Macam tu contoh lah kan, saya pun tak tahu. Apabila petang Jumaat tu pergi, lepas asar tu pergi ke tempat tersebut, tak kira lah pokok besar ke, batu besar ke, busut ke apa ke, pergi kat situ, dah ada terlonggok dekat situ pinggan mangkuk yang diminta tadi tu. Ini kisah benar yang pernah diceritakan oleh masyarakat kampung kepada saya masa dulu. Lamalah, teringat pula sekarang ni. Tapi dengan syarat peralatan pinggan mangkuk tu mesti dipulangkan semula ke tempat asalnya selepas dibasuh, selepas dicuci semua bersih, dikira cukup semua lengkap, tak boleh kurang. Lepas tu dipulangkan semula ke tempat di mana mereka mengambil peralatan pinggan mangkuk tu.
tak pula ada masa tu kan, mungkin kalau sekarang ni mungkin ada pula yang nakal kan, boleh pasang CCTV ataupun rakam kamera dekat situ kan. Masa tu hantu keramat ni keluarkan barang-barang simpanan dia kan, nak tengok macam mana dia keluarkan, dia tiba-tiba keluar daripada dalam tanah tu ke, ataupun tiba-tiba datang daripada langit ke, zoom tu kan, ataupun ada lembaga yang menyusun pinggan mangkuk kat situ, kan. Sekarang kan banyak macam tu orang buat kan, asal ada cerita hantu je dia orang pasang kamera, nak rakam kan. Okeylah, antara jamuan ataupun persembahan yang sebagai orang kata apa, sebagai balasan kepada keramat-keramat ni, kalau di kampung tu kata orang di situ balasannya ialah seekor kambing. Seekor kambing. Bila dah selesai majlis tu, dah pulangkan pinggan mangkuk tu, disertakan sekali dengan seekor kambing hidup. Bukan yang dah disembelih, seekor kambing hidup diletakkan di situ, dilepaskan di situlah. Jadi orang kampung pun tak berani nak curi kambing tu. Ini bukan kambing manusia, ini keramat yang punya. Macam tu. Antara sajian-sajian lain contohnya mempersembahkan sebiji telur. Seseorang itu mampu menang loteri untuk membeli rumah besar. Hambui, sebiji telur kau boleh menang loteri, beli rumah besar. Untung kan. Tapi kalau boleh janganlah kita terlibat dengan benda-benda kurafat seperti ini. Okey, kita teruskan dengan hantu yang ke-20. Hantu yang ke-20 ni, hantu kum. Bukan Assalamualaikum, tapi kum. Okey, asal nama hantu kum ni dikatakan bermula dengan seorang wanita yang mengamalkan ilmu kecantikan muka. Muka dia tak cantik, dia nak cantikkan muka dia kan. Dia nak cantikkan muka dia sekali, tapi ada syarat dia dalam mengamalkan ilmu untuk mencantikkan muka dia tu. Syarat dia tak boleh melihat cermin selama 10 hari. Sesetengah cerita mengatakan selama 30 hari ataupun sebulan. Satu purnama engkau tak boleh tengok cermin. Sanggup ke tak sanggup? Kan? Lepas tu semenjak hari tu dia kata semua orang memuji-mujilah kejelitaan wanita ni kan. Cantiknya kau, lawanya, manisnya, gebunya muka kau kan. Apa rahsia kau ni kan? Tak adalah kan, kita biasa-biasa je. Tapi kan dalam hati perempuan tu kan, dia terfikir kan, betul ke cantik ni kan? Dah cantik ke? Alamak, tak sabarlah kan, tak sabar nak tengok cermin. Oleh kerana tak sabar puas menahan sabar kan, pada hari terakhir dah ni. Kalau 30 hari dah hari yang ke-30 dah ni, dia boleh melanggar pantang dan melihat cermin. Oleh kerana ketidaksabaran dia tu mengakibatkan mukanya menjadi buruk. Dia tengok cermin, asal lah muka aku buruk ni, dia kata. Buruknya, dia kata kan. Rupanya dah melanggar pantang. Lepas tu dia kembali bertemu dengan guru dia, guru yang memberikan ilmu hitam untuk diamalkan oleh perempuan ni tadi. Guru dia kata muka dia boleh kembali cantik seperti asal, dengan syarat dia menyapu mukanya dengan darah perempuan perawan. Dekat mana pula nak cari darah kan? Okey, disebabkan itu wanita itu pun mulalah merayau, mengetuk pintu bagi mencari mangsa sambil menyatakan, Kum. Macam itulah lebih kurang kan. Tapi tak adalah sedap macam suara ni kan. Mungkin suara dia garau lagi ke, ataupun semacam suara perempuan ke. Okey, kita teruskan dengan pantas hantu yang seterusnya. Ini memang jadi igawan ngeri lah kan, kebanyakan daripada kita kan. Ini namanya orang minyak.
Orang minyak dia merujuk kepada seseorang yang telah menuntut ilmu batin ataupun ilmu hitam bagi tujuan menceroboh masuk ke dalam rumah mangsa bagi tujuan mencuri ataupun membuat aktiviti-aktiviti jahat. Salah satu cerita mengatakan orang minyak ini telah tersalah menuntut sebenarnya menyebabkan dia menjadi hitam dan akan pulih hanya selepas memperkosa 40 orang gadis. Susah juga tu. Sebenarnya masa dituntut ilmu tu dia tak adalah hitam macam tu, tapi bila dia dah salah menuntut, terlanggar pantang ke ataupun apa ke, dia telah pun disumpah menjadi hitam. Itu yang digelarkan orang minyak. Okey, mangsa yang akan menjadi mangsa orang minyak ni akan menjadi terpukau dan setelah dinodai, mangsa ni akan ditanda mukanya dengan tanda pangkah di mukanya. Orang minyak bertujuan bagi memudahkan ilmu orang minyak ni bertujuan bagi memudahkan menceroboh ke dalam rumah bagi matlamat tertentu dan mampu dikatakan mampu memasuki sesebuah rumah yang berkunci. Dia boleh masuk dengan kita teruskan dengan katanya hantu yang diberi nama Puaka. Hantu yang bernombor 22 diberi nama Puaka. Hantu Puaka pula merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan orang Melayu yang berkemungkinan berasal dari jin atau syaitan yang dikatakan sering berkeliaran bersama dengan cuaca buruk. Bila cuaca buruk, macam angin kuat ataupun ada bunyi langit hitam dengan peti bunyi pula kan. Dia kata hantu Puaka dipercayai sering mengikuti fenomena alam dan mendatangkan kerosakan kepada harta benda. Kan. Bila dia marah tu kan, dia datang dengan ribut tu kan, adalah Puaka yang datang dengan gedung, musnahlah satu kawasan tu. Itu dikatakan angkara ataupun didatangkan kerosakan-kerosakan tu oleh hantu Puaka ni. Hantu Puaka adalah sejenis makhluk halus yang ada di air yang menyeramkan. Mungkin juga hantu Puaka ni tergolong dalam golongan hantu air juga. Wallahualam. Okey, jangan lupa saudara subscribe channel The Story Gempak Now untuk menyaksikan ataupun menonton video-video segmen Gegau Momok di masa akan datang. Kalau suka boleh subscribe. Kalau tak suka tak apa. Kan kita teruskan dengan hantu yang seterusnya. Yang ke-23. Hantu penanggal. Ya Allah, seram-seram betul lah hantu kau ni kan. Hantu penanggalan ataupun hantu tenggelong. Juga dikenali sebagai hantu tenggelong di negeri Kedah ataupun balan-balan di Sabah, merujuk kepada seseorang, biasanya wanita, yang menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan. Mereka yang menuntut ilmu ini mampu menceraikan kepalanya dengan badan mereka, dan kepala dia tu boleh terbang beserta dengan urat leher, dengan tali perut semua akan keluar, paru-paru semua keluar. Maknanya badan dia kosong, tinggal rangka je. Tapi organ-organ dalaman tu mengikut sekali dengan kepala tu akan keluar dan terbang. Terbang mencari mangsa itu. Rawatan yang paling biasa dalam kisah rakyat bagi melindungi serangan penanggal adalah dengan menyelerakkan daun mengkuang yang berduri-duri tu, ataupun daun limau yang memiliki duri-duri juga, batang-batang dahan-dahan limau tu kan, yang akan dikatakan mencederakan atau merangkap, tersangkut dekat isi perut ataupun organ-organ si penanggal ni tadi.
Ketika dia terbang cari mangsa tu kan, dia tertinjau dekat dalam rumah tu kan, intai kan. Kita pula letak duri-duri dekat situ, tersangkut dekat situ. Ambil kau kan. Dah selamat. Wallahu alam. Kita teruskan lagi dengan pantas. Kita nak habiskan ke semua 27 jenis hantu ni. Seterusnya yang ke-24 dikenali sebagai hantu bidai. Tak tahulah hantu bidai ni, tak pernah pula dengar di kawasan sini. Dia kata hantu bidai atau dikenali sebagai hantu balung. Hantu balung bidai merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan Melayu, kemungkinannya dari golongan jin syaitan yang suka mengganggu. Kononnya hantu bidai ni merupakan semangat jahat yang tinggal di dalam air, juga mampu menyerupai tika, dan akan menggulung dan melemaskan mangsa. Uish, dahsyat betul penyamaran dia ni kan. Menyamar seperti tika pula. Tapi mungkin tergolong juga dalam golongan hantu air lah, sebab katanya semangat jahat yang tinggal dalam air dan mampu menyerupa seperti tika. Jadi mungkin mangsa yang mandi-mandi ataupun berada di dalam air tu, dia akan gulung, dia akan sedut, dia akan gulung sekali mangsa tu dan dibawa pergi. Boleh menyebabkan mudarat dan boleh menyebabkan kematian. Okey, seterusnya kita terus ke hantu yang ke-25. Tak pastilah pula saya nak baca ke tak hantu ke-25 ni kan. Pelik nama dia kan, tapi kelakar pun ada. Jadi minta maaf kepada mungkin yang sedang, yang menonton dan sensitif. Tapi hantu ni memang ada, memang selalu kita dengar cerita-cerita dia dalam cerita rakyat dan juga sekitar masyarakat tempat kita lah kan. Okey, hantu yang ke-25 diberi nama hantu hantu tetek ataupun hantu kopek. Hantu kopek merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan orang Melayu yang berkemungkinan dari golongan jin dan juga syaitan yang suka mengganggu manusia. Dia kata kononnya hantu kopek ni berbentuk seperti seorang wanita tua yang suka menyorokkan atau menyembunyikan kanak-kanak kecil yang suka bermain-main di luar rumah waktu senja, waktu malam-malam, waktu nak senja tu kan, matahari dah terbenam tu, gemam budak-budak main-main kat luar kampung-kampung dulu kan. Dia suka sorokkan budak ni, budak-budak yang main dekat luar ni kan, berlari-lari, tiba-tiba tadi berlari 3 orang, tiba-tiba tinggal seorang, yang mana lagi 2 orang. Rupanya budak yang 2 orang ni telah pun disorokkan oleh hantu kopek. Katanya hantu kopek ni akan menyembunyikan kanak-kanak ni di bawah kopek ataupun di bawah buah dada hantu ni. Besar betul kopek dia. Sampai boleh sorokkan 2 orang budak. Bayangkan kalau kopek dia dah besar macam tu, lembaga dia besar mana? Jangan gelak, sebab kita tak tahu dan kita tak pernah mengalami. Mungkin cerita ni betul dan benar. Kan, kalau nak jumpa boleh seru nama dia, duduk dekat luar tu dalam gelap. Nanti jumpa. Kita teruskan, kita jangan buang masa, kita teruskan ke jenis yang keseterusnya, iaitu jenis yang ke-26. Dah nak habis dah. Jenis yang ke-26 ni katanya adalah harimau jadian. Harimau jadian juga dikenali sebagai harimau akuan dalam budaya Melayu dan juga orang asli, antaranya kaum Semai, merujuk kepada sejenis ilmu yang membolehkan penuntutnya bertukar menjadi harimau apabila dikehendaki. Adalah jampi serapah dia kan, jadi Ultraman pula kan, tak jadi rimau. Macam mana pula jadi Ultraman pula ni kan? Patutnya jadi rimau kan, tiba-tiba bertukar jadi tupai pula. Aduh, sudah. Itu salah menuntut namanya.
Okey, lagi katanya harimau jadian ni dikatakan dibantu oleh golongan jin atau syaitan yang dipelihara jenis saka bagi tujuan membantu tuannya mempertahankan diri dan juga bagi memudaratkan musuh. Harimau jadian biasanya perlu dibuang ataupun disisihkan daripada tuan punya sebelum meninggal dunia, kerana katanya sekiranya tidak dibuang ataupun tidak disisihkan, penuntut ilmu yang memelihara ilmu harimau jadian itu akan sukar untuk meninggal dunia. Selagi tak dibuang ilmu tu, dia tak boleh, dia sukar, susah nak mati, susah nak meninggal dunia. Termasuklah kepada semua ilmu-ilmu saka yang diamalkan oleh orang dulu-dulu, katanya memang begitu. Sebelum mati dia kena wariskan, dia kena buang ataupun langkah-langkah yang perlu diambil lah untuk mengelakkan kejadian yang mana ketika nak mati susah nak mati, seperti hantu-hantu saka yang lainnya jugalah, bila nak mati tengok hidup lagi kan, padahal dia dah mati sebenarnya, tapi dia benda tu meresap dalam badan dia, sedangkan yang tuan punya badan tu dia tinggal tulang dengan kulit aja, tapi masih lagi bertenaga, masih lagi kuat. Bila ditanya, kenal Tok, kenal saya tak? Saya Abang Long ni. Gitu. Baru kau tahu nasib kau kan. Lari tak jejak tanah. Okey, nak kata pasal tanah, hantu yang last in line orang kata, dinamakan jembalang tanah. Jembalang tanah merujuk kepada semangat atau makhluk halus yang terdapat di kawasan hutan dara. Hutan dara ni maknanya hutan baru. Jembalang tanah dikatakan berasal daripada tali pusat bayi yang ditanam di kawasan hutan. Tali pusat bayi yang ditanam di kawasan hutan. Jembalang tanah dikatakan akan mengganas sekiranya kawasan mereka diterokai. Oleh itu, setiap kali sebidang tanah baru dibuka, persembahan makanan akan disediakan, acak akan diletakkan di kawasan tersebut bagi mengelakkan jembalang tanah mengamuk dan mendatangkan kemudaratan kepada peneroka tersebut. Samalah jembalang tanah ni dengan jin tanah, lebih kurang samalah kan. Mungkin jembalang ni mungkin dia power dia lebih sikit ke, jin ni kurang sikit ke, tak tahulah, ataupun sama je dua-dua ni kan. Tapi itulah dia 27 jenis hantu yang disenaraikan dalam blog www.sentiasapanas.com yang saya sampaikan di sini. Terima kasih. Jadi kenapa hantu-hantu ni sentiasa berkisar dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita? Kenapa hantu? Sebenarnya syaitan, jin, iblis semuanya wujud, semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita wajib mempercayainya. Walaupun dalam Al-Quran tak ada ditulis pasal hantu, tapi hantu tu sebenarnya ialah syaitan. Syaitan yang sering mengusik, sering cuba menyesatkan kita. Dia kata dia terror. Aku terror, kau kena ikut aku. Kau buat macam ni, aku nak darah. Kan orang pun ikut dia. Bagi dia darah, nanti kita dapat untung besar katanya. Macam itulah. Tapi janganlah kita amalkan amalan-amalan khurafat seperti itu. Kalau boleh kita teruskanlah kehidupan kita, teruskan pegangan kita dengan orang kata apa, tanpa berbelah bagi, kan. Allah itu satu, janganlah menduakannya. Wallahu alam. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa, kalau ada cerita yang menarik daripada anda boleh kongsikan dengan saya, Abang Long, dengan menghantarkan email seperti di atas, fasha7829@gmail.com. Nyatakan nama anda, dari mana, dan seterusnya cerita-cerita anda. InsyaAllah saya akan bacakan, saya akan sampaikan untuk tontonan
peminat-peminat cerita gegau momok ataupun cerita seram di Gempak Now di masa-masa yang akan datang. Anda juga boleh mengongsikan nombor telefon anda. InsyaAllah saya boleh menghubungi anda apabila waktu yang terluang. Sekiranya anda ingin berkongsikan dengan saya cerita-cerita seram anda secara dalam talian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.